Baik, sekarang saya berikan ruang untuk mana-mana hadirin sekalian yang berminat untuk mengajukan sebarang soalan yang berkaitan kepada mana-mana ahli penyiar. Disilakan untuk menggunakan mic yang di belakang. Berikan soalan. Soalan ke soalan tu, bukan cadangan. Harap jelas antara soalan dan cadangan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyam. So soalan saya ingin ditujukan kepada Dr. Mazli Malik lah. Saya agak tertarik dengan pandangan doktor yang kita perlu menyemaikan budaya intelektual di kalangan masyarakat kita. Soalan saya adakah kita hanya limitkan budaya intelektual kepada apa yang kita katakan sebagai budaya politik lah. Politik, bila dalam politik kita boleh kita perlu lihat kepada semua perkara. Tetapi dalam adakah ia juga adakah apa yang doktor ingin sampaikan kepada itu juga tertumpu pada perkara-perkara yang lain, contoh sebagai budaya ilmu seperti dalam agama ataupun interfaith dialog, sebagai contoh apa yang berlaku pada Irsyad Manji. So, dan adakah masyarakat kita sudah bersedia kepada untuk menyemai kepada arah intelektual tersebut? Terima kasih banyak. Terima kasih saudara Isyam. Saya kira kita kumpulkan soalan. Ada lagi yang berminat untuk mengajukan soalan? Disilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim Ali. Saya nak tanya, proses mengundi, adakah kita boleh katakan ia suatu perubahan melalui tangan, lidah atau hati? Dan kita tahu kalau hati itu, melalui hati itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Kalau itu pun tak berani, maka tak beriman. Jadi saya nak tahu, adakah ia proses mengubah dengan tangan, lidah atau Soalan untuk siapa ya? Siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Yang di atas pun bukan yang di bawah. Ya. Tapi silakan, ada lagi? Kita kumpulkan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Soalan dituju oleh Dr. Asri. Apa kesan politik dalam keluarga? Kesan politik apa? Kesan berpolitik dalam keluarga. Untuk Dr. Asri ya? Untuk Dr. Ya. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Soalan saya untuk Dr. Asri. Sebagai rakyat yang beragama Islam, antara salah satu konteks perubahan yang kita inginkan adalah perubahan siasah dan akhlak. Dalam konteks Malaysia sebagai negara majmuk, apakah wajar kita memberi undi kepada calon bukan Islam menjelang PRU yang akan datang? Dan apakah tercapai matlamat untuk perubahan siasah yang diinginkan dengan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional dan memberi undi kepada pakatan yang di dalamnya ada DAP dan calon-calon yang bukan Islam? Dan soalan kedua untuk Dr. Mazli, Tun Mahathir pernah mengeluarkan saranan untuk menyokong syaitan yang dikenali daripada menyokong malaikat yang tidak dikenali. Apa pandangan doktor? Terima kasih. Saya nak tengok kalau ada soalan dari kaum wanita kita. Kita tak mengabaikan kaum wanita ya, dengan rasa disisih pula lah. Silakan. Kalau ada wakil, ini ruang terbagi untuk kaum wanita. Jangan lepas ni. Ada tak? Ataupun sudah pun diwakili oleh lelaki-lelaki? Okey, kita jawab dulu lebih kurang 4 atau 5 soalan ni. Ada ya? Silakan. Assalamualaikum.
Saya ingin ajukan soalan kepada Dr. Asri berkaitan dengan tadi doktor ada nyatakan bahawa air yang bertakung tu kotor dan kita kena adakan untuk dapatkan air yang jernih. Jadi seperti mana kerajaan juga kita kena selalu tukar untuk dapatkan kerajaan yang mantap lah. Jadi saya nak tanya berkenaan dengan situasi di Kelantan, macam mana pula keadaannya? Adakah sebab ada satu pihak yang ingin menukar kerajaan di Kelantan dan ada satu pihak inginkan kekal di Kelantan. Jadi saya perlukan pandangan doktor. Terima kasih. Terima kasih. So saya kira untuk Dr. Asri ada 3 soalan, untuk Dr. Mazli 2 soalan dan 1 soalan terbuka untuk semua ahli panel. So saya kira saya berikan dulu untuk Prof. Datuk untuk mengulas jawapan dan juga soalan yang diajukan tadi. Terima kasih. Saya jawab soalan yang ketiga dulu. Pada asasnya, pada idea saya, pada pandangan saya, terpakai pada semua keadaan. Tak kira di Kedah, tak kira di Kelantan, terpakai. Kalau satu kerajaan tu gagal menunaikan misi dia yang dijanjikan, maka dia patut ditukarkan. Kalau dia masih mampu buat, dia tak ditukarkan. Tapi dalam isu Kelantan mungkin orang berbeza pandangan. Saya sebagai pemerhati luar, saya tahu ada banyak perkara yang boleh dikritik dengan kerajaan Kelantan. Tetapi dalam negeri-negeri Pakatan Rakyat, saya tengok Kelantan mendahului beberapa sudut. Antaranya Kelantan yang awal buat sebahagian proses Islamisasi yang agak boleh dihormati juga yang dibuat di Kelantan. Saya tak kata dah cukup sebagai kita fair enough untuk semua pihak. Tetapi dia ada proses-proses yang dia telah dahului, dia telah buat, dan sebahagian daripada model Kelantan itu tiru. Dia membuka ruang antara benda yang boleh saya puji, ruang perbahasan intelektual yang lebih baik daripada negeri-negeri lain. Di Kota Baru saya tengok dia panggil UMNO, dia panggil semua. Saya sendiri orang Dr. Mazli, artinya semua orang berani tinggi. Saya, semua orang tahu antara orang yang mengkritik tentang hudud Kelantan, saya kritik beberapa pandangan saya. Saya bentangkan tentang pandangan saya yang berbeza tentang hudud Kelantan itu. Di hadapan saya ingat lebih kurang 2,000 orang pimpinan Kelantan, termasuk menteri besar hadir dan semua exco. Dan mereka mendengar saya memberikan pandangan yang berbeza. Dan walaupun sebahagian di kalangan orang muda PAS menyokong, saya tahu veteran PAS kurang selesa dengan pandangan itu. Kerana saya kata bukan masa Kelantan bahasan tentang hudud. Tapi Kelantan tak gam saja. Lepas pada itu dia panggil lagi saya wacana. Walaupun kadang-kadang saya mengkritik mereka, saya rasa dia sudah dia bergerak mencapai satu kematangan politik. Tapi ada tak kekurangan? Saya rasa ada. Masih lagi pengurusan, masalah pengurusan tentang fakir miskin dan seumpamanya dalam proses-proses pendalaman Kelantan masih ada. Tapi kita kena tahu dia juga ada kekangan. Kekangan tak boleh dinafikan kerana hatta dia nak buat lebuh raya pun kena kutip duit rakyat. Apa benda macam tu kan? Kita mestilah menjaga hubungan sesama kaum, sesama bangsa Melayu. Yang tu bangsa Melayu tu kenapa? Melayu tu mana-mana saya tengok hatta kadang-kadang tak adil. Saya bukan aktivis PAS, tapi bagi adil lah. Macam satu contoh lah, macam berita lah. Saya tengok kenyataan keseluruhan macam sembahyang UMNO tak diterima. Saya tengok keseluruhannya, dia tak kata macam tu. Dia kata kalau orang UMNO tolak Islam, sembahyang tak terima. Kalau orang PAS tolak Islam pun sembahyang tak terima. Dia ambil kesimpulannya apa? Sembahyang
Nek Aziz kata solat orang UMNO tak diterima. Saya ingat tak ada. Dan lepas tu pergi tanya Menteri apa, Mufti Perak ulas, kemudian pergi tanya calon Adung Sanglang. Dan calon Adung Sanglang pun ulas. Syekh, entah duk buat kempen satu Malaysia tolak fitnah. Pasal apa yang tak cek dulu? Dan ini saya ingat kita tak fair enough untuk buat penilaian. So saya sebagai maluah, saya rasa mungkin saya juga ada beberapa benda saya tak setuju dengan pandangan Aziz, saya akui. Tapi saya rasa dia ada ruang. Kadang-kadang ada juga orang yang call, dia tanya, dia bincang satu pendapat dengan saya. Tapi saya rasa walaupun dia tahu saya bukan aktivis PAS, ada pandangan berbeza, tapi ada ruang. Mungkin orang tak setuju, tak apa, bukan mesti boleh bersetuju semua dengan dia. Tapi saya kata terpakai untuk semua. Tapi untuk isu Kelantan tak. Untuk setakat ni saya lihat Melaikan dia langsung tak mau berubah, tak ada perubahan. Okey, rakyat Kelantan juga terpakai. Bukan kata mesti selama-lamanya tak, bertukar. Tapi saya rasa ada kelemahan di Kelantan itu. Kelantan akan mengalami banyak juga sebab kekalahan Pakatan Rakyat di Kelantan. Kerana ada beberapa kelemahan yang tak boleh. Berhubung dengan apa, undi bukan Islam, malam saya dah sebut, lantik orang bukan Islam ni boleh ataupun tidak untuk mengubah jawatan, boleh tak? Kalau tidak, tak boleh lantik pengusaha. Siapa yang pergi kerja kelang, yang manager dia bukan Islam, jadi haram. Pasal apa? Pilih biar bos orang kafir, siap isi borang lagi nak kerja, kan? Tak. Kita tengok apa penguasaan dia pada kita. Adakah dia menguasai dasar-dasar yang menentukan perjalanan agama kita, ataupun sekadar dia pengurus. Wakil rakyat ni bukan besar sangat. Anytime you boleh tenang dia keluar, kan? Jadi apabila kita setengah orang dia baca kitab tu, macam Abdullah Sa'amah tadi kan, tak tahu dia baca kitab kan? Allah Allah. Dia ingat apa? Dia ingat Imam Syafi'i ahli UMNO. Dia Imam Syafi'i bukan ahli UMNO, Imam Ahmad pun bukan ahli PAS. Kira tak kena-mengena. Ini baca buku kitab-kitab pandangan salaf ni, grup salafi pula ni. Pakai salaf, semua seolah-olah hak salafi punya perkataan tu macam untuk UMNO. Saya bukan di UMNO, saya kawan Ahmad dengan UMNO. Saya kawan, saya baik dengan UMNO ni. Saya ada kawan-kawan UMNO, saya baik. Kata dengan PM pun saya tak ada baik. Tapi ini pandangan hak rakyat bagi pandangan yang berbeza. Orang bukan Islam, kalau dia jadi wakil rakyat, kalau lepas dia, kalau kuasa wakil rakyat tu, akan dia padamkan masjid kita, sembahyang dia hanya buatkan 3 waktu saja. Jadi kalau sampai kuasa waktu tu haram dia. Tapi setakat dia nak tampung jalan, nak lari, ni dia kata sejak wakil rakyat ke Islam kita mau pergi Mekah pun dia tak bagi RM50. Sebab tu bukan tugas dia. Dulu sampai rindu apa. Dulu masa musim korban ada wakil rakyat ke Islam bagi lembu korban sekali ya. Dia kata tak sah lah korban. Kita janganlah expect supaya dia, kita kena tahu apa balik cek apa bidang tugas wakil rakyat. Nak tentu dia menjejaskan agama kita ke tak? Kalau tak jelas, boleh tanya lawyer-lawyer yang pakar seperti Zulkifli Nordin. Dia pakar. Sebab tu ada kata-kata ahli falsafah Socrates sebut kata, kenapa Zul dapat saya tak dapat? Dan saja
Dia demam mereka ini. Tak, kita kata mengundi bukan Islam. Pada saya, selagi dia tidak menjejaskan agama, boleh. Dia urus ni, udah bandar, udah apa, bukan dia urus ni. Okey. Melainkan pada satu keadaan kita dapati jumlah mereka terlalu ramai di dalam parlimen sehingga boleh menjejaskan, itu cerita lain. Tapi sebenarnya salah orang Islam sendiri. UMNO kena di samping kita kawan dengan mereka, kita sayang UMNO ni, kita kawan. Tapi kena ingat, semasa mereka kuat ada 2/3, masa mereka ubah persepadanan, mereka tambahkan kawasan bukan Muslim. Mereka tak tambahkan ahli-ahli parlimen Kelantan, apa Kedah. Padahal masa tu mereka ada. Sebab apa? Mereka bimbang pembangkang. Dan mereka masa tu pula non-Muslim, non-Malay lah kan, non-Malay. Mereka ni memang support all out, mereka kata, ataupun majoriti mereka support BN. Jadi mereka tambah kawasan tu. Kalau benda ni tak berlaku, kalau mereka tambah Kedah tu, Kedah, apa? Kelantan, Terengganu, mungkin sebahagian di Pahang, sebenarnya majoriti kita tak takut langsung di parlimen. Lepas tu dah mereka yang buat, kemudian keadaan berlaku, dosa orang lain tak tanggung. Dan saya ingat pilihan raya yang ke-11 dan ke-12 berlaku penambahan majoriti ahli parlimen Melayu pada pilihan raya ke-12 lebih banyak daripada yang ke-11. Dan saya rasa yang ke-13 ni mungkin akan lebih banyak sikit, akan tambah juga sikit daripada yang sebelumnya. So yang tu saya nak, kita kena ada politik ni. Kadang-kadang semua orang nak cakap pun jadi masalah. Hak ustaz baca kitab kerukunan pun tak boleh politik. Hak kawan dia ajak sifat solat Nabi pun tapi boleh politik. Salah. Kau tak erti, tak payahlah. Saya bukan kata macam orang macam Ustaz Rasul Dahri, kita cakap pasal politik Singapura mungkin kita tahu, tapi kita mungkin tak tahu sikit. Bukan semua para rasul itu dia iktiraf. Jadi kita cakap benda yang nonsense. Tapi hakak kita haram mengundi. Kita senang haram mengundi. Haram mengundi itu siaplah haram kawan pergi buat tu. Buat apa? Buat getah undi, buat semua. Kita jadi Nabi kata pada akhir zaman kan apa? Roy bidah. Satakunu sinun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yuqawwalu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ra'ibillah. Orang yang akhir zaman, orang yang bohong dikatakan benar, yang benar dikatakan bohong, yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah, dan akan bercakap ruwai bidah. Orang tanya, wa ma ruwai bidah tu ya Rasulullah? Ruwai bidah apa ya Rasulullah? Nabi kata tafihun nas yatakallam fi amril 'amah. Manusia yang selekeh bercakap dalam urusan orang awam. Bukan selekeh di baju dia selekeh, maksudnya hang punya level tak boleh cakap benda ni. Mungkin ada pengetahuan tentang benda lain, tapi yang bukan ada pengetahuan tentang mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Terima kasih. Soalan ketiga tu saya tak faham. Politik dalam family. Oh, yang politik dalam family ni ada Ismail Kasim masuk, Syahidah Kasim juga masuk, Teresa Kok masuk, Elizabeth Kok. Siapa? Dua beradik ya. Elizabeth Wong masuk, Teresa. Dia ke banyak-banyak. Saifuddin Nasution masuk, Sahlan Nasution masuk, Khalid Samad masuk. Syarif Samad masuk ke? Dah salah. Nah, jadi tak tahulah apa maksud dia, tapi politik tak boleh memisahkan adik-adik. Saya macam mana kita bahas tuan, jumpa orang UMNO atau jumpa orang PKR, jangan kelai ya. Kita kira pergi lepas kat undi ya. Jumpa member makan kita biasalah, ukhuwah Islamiah sama
Saya ingat yang ni kita tak usah beza. Nak bahas boleh, nak bincang boleh, tapi jangan putuskan ukhuwah Islamiyah. Tak mau kita bahas-bahas ni lagi jumpa orang ni tak mau. Man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim falahu ma lana wa alaihi wa alaina. Kata Nabi. Siapa sembahyang macam sembahyang kita, menghadap kiblat yang sama, makan sembelihan kita, dia muslim. Apa kita dapat dia dapat, apa yang kita kena dia kena. UMNO dan PAS muslim bersaudara, termasuklah muslim dalam PKR, juga muslim dalam PAP. PAP pun ada ustaz sekarang namanya. Jadi muslim kita selesaikan tak payah hati kita di dalam meja ini. Sedikit mengenai Kelantan tadi dia ni, kita ambil fenomena kalau orang main bola lah kan, kita ambil seorang pemain import, okay. Kita jaga dia betul-betul, bagi itu, bagi ini, bagi dan sebagainya. Kalau dia tak perform, kita minit, itu adil, kita dah banyak bagi duit. Tapi kita beli pemain tempatan, gaji dia tak seberapa, kemudian tak bagi dia makan elok, latihan pun tak canggih mana, tiba-tiba dia tak perform, gaji tak bayar lagi tu, tiba-tiba kita buang. Kita kan kata itu tak adil. Begitu dengan kes Kelantan, saya kata kita nak kata ubah, tukar dan sebagainya. Okey, saya boleh setuju, kita juga kena tukar Kelantan jikalau mereka telah diberikan segala apa yang patut mereka dapat. Kembalikan royalty, berikan apa yang diperuntukkan untuk negeri itu. Jangan selalu oleh JKK semua ni. Beri kepada mereka sepatutnya. Pembangunan diberikan, jangan sampai mereka nak buat jalan nak kena kutip duit sendiri kan. Dalam keadaan yang serba kekurangan, serba terhad itu pun kita lihat mereka perintah apa ni, daripada 90 sampai 2013 ini, daripada tahap kemiskinan 20% turun 5%, jauh lebih baik pada Sabah dan Sarawak. Saya rasa kalau kita nak tukar juga, kita tak adil. Dan dengan agenda Islam yang mereka bawa, dengan peruntukan yang serba kekurangan, dengan apa yang mereka lakukan, dan juga tradisi intelektual yang kata apa ni Dr. Sri disuburkan kat Kota Baru itu, kalau kita tukarkan, kita tak adil. Jadi pada saya, kalau nak Kelantan ni dalam keadaan sekarang, berikan kembali hak mereka yang sepatutnya. Kalau mereka tak boleh buat lebih baik, itu kita tukar. Tapi setakat ni, kekalkan apa yang ada. Saya orang Johor dan saya bukan ahli PAS. Dr. Sri kata dia bukan aktivis, tapi dia ahli, saya tahu. Saya bukan ahli dan saya bukan aktivis, tapi di atas dasar keadilan, di atas dasar kebenaran, di atas dasar kita bersikap seperti apa ni, profesionalism. Saya kata haram bagi rakyat Kelantan tukar kerajaan yang ada sekarang ni, kecuali selepas diberikan hak kepada mereka sepenuhnya. Okey, ada macam boleh beli tanah Kelantan lah. Ada, tak boleh buat lahir kat Johor. Okey, berkaitan dengan Dr. Mahathir tadi, saya mengajar dekat UIA ni, saya mengajar tentang hudud, fake jenayah. Jadi antara apa ni, perkara nak sabitkan jenayah, hudud dan kisas, yang paling power sekali ialah iqrarul munkir, iaitu pengiktirafan orang melakukan. Dia kan ada iktiraf orang melakukan dan juga dengan saksi. Saksi ni sukar kita nak dapat 4 orang boleh nampak gitu. Tapi kalau yang tukar mengaku itu, dia mengaku dia buat, itu memang power. Dan memang tugas hakim pada waktu itu untuk pastikan dia buat pengakuan itu, pengakuannya beyond reasonable doubt. Sebab tu kes Ma'in yang apa dalam hadis Bukhari itu, dengan aku dia berzina, Nabi paling kiri paling kanan cuba nak argue dia, kau cium sajakah, kau raba sajakah, nak cuba, tapi akhirnya dia mengaku sungguh kan. Memang tu paling power. Begitu jugalah kalau lah ada sesiapa daripada pimpinan tertinggi parti mengaku partinya rotten to the core, parti dia syaitan dan sebagainya, itu paling hebat, kita tak boleh tengok. Okey, kembali kepada apa ni, berkaitan DAP, orang tak tanya saya, tanya Dr. Asri, bukan DAP ni, tentang undi bukan Islam. Ada disebutkan tentang DAP kat situ. Kita bukan nak cerita tentang DAP dan sebagainya, tapi satu fakta kalau kita lihat, selepas penawak calon baru ni, calon daripada BN yang Muslim hanya 130, dan daripada non-Muslim 92. Dan bila sebut non-Muslim, kalau MCA itu tidak ada Muslim, MIC tidak ada Muslim, gerakan saya tak pasti, tapi kebanyakan tak ada Muslim. Tapi kalau di apa ni PR, kita ada 142 calon Muslim
dan 80 calon non-Muslim. Dan DAP hanya ada kerusi 50 calon saja mereka bertanding. Daripada 50 itu 3 calon Muslim. Dan mereka kalau menang seluruh kursi pun hanya membentuk 23% saja daripada parlimen. Tak boleh untuk merubah perlembagaan, tak boleh untuk kacau agama, tak boleh nak bentuk polisi yang besar. Jadi kat sini kita nampak PR nak mengundi calon bukan Muslim. Ialah kita kadang bukan tengok dalil sajalah, kena tengok pada wakil. Matematik kena mahir juga kan. Ni kadang-kadang sebab dia dalil-dalil matematik tak berapa tu kacau lah. Maksudnya wakil dia jadi lagi. Kadang-kadang Ustaz ni kena belajar matematik sikit lah. Tapi Ustaz ni dia matematik boleh kira duit dia lagi. Saya matematik kira duit tak jadi sangat. Sebab tu apa ni lambat sikit nak kaya. Okey, siapa ada kemungkinan cerita tentang apa proses mengundi. Dia satu perkara. Ada satu konsep yang dinamakan apa ni active citizenship. Warga yang aktif. Bagi negara maju, dia tidak ukur rakyat itu pada dia keluar mengundi saja. Kadang macam UK tu turnout mengundi begitu menyedihkan. US agak rancak sikit berbeza. Scandinavian country, negara maju Jerman, tadi ada 2-3 doktor kat sini yang lulus pada Jerman. Dia tak sebat macam negara-negara mundur. Negara mundur pasal tak ada lain yang nak buat, jadi pergi mengundi. Tapi kena mengundi lah, jangan pergi mengundi apa ni kan. Ya, dia buat duit, dia dapat duit. Okay. Siapa ni, kita kena lihat penglibatan dalam politik lebih daripada mengundi. Tadi kita dah sebutkan tentang peranan ilmu. Kita boleh setuju dengan apa tu Farabi bila dia kata ilmu jadi tonggak. Ahli apa ni ilmuwan, budiman, intelektual, ulama kena main peranan nak didik masyarakat. Tapi kita tak setuju dengan Farabi bila kata raja tu apa ni kena raja yang berfalsafah, jadi dia lebih hebat pada orang lain. Itu kita tak setuju lah. Nanti feudal pula kan. Tapi kita nak raja yang berilmu lah, jangan raja tak ada ilmu. Kacau. Cuma ilmu tu tonggak. Tapi yang paling penting ialah informed citizenry. Warga yang ada maklumat, warga yang nak buat keputusan, dia itu berdasarkan kepada hujah, kepada dalil. Dan warga ini bukan sekadar dia rakyat, ada sebut warga ni rakyat. Dia bukan sekadar dia mengundi saja, tetapi dia kena terlibat di waktu proses nak buat keputusan. Dia kena terlibat aktif dalam sebarkan maklumat, mendidik. Dan yang keduanya, memastikan proses itu betul. Jangan kita ada maklumat sebagainya tetapi ada orang hantu yang mengundi untuk kita. Kan? Senarai itu tidak bersih ataupun berlaku manipulasi. Sistem itu kena betul. Jadi sebab itu timbul bersih semua. Bersih ni sebenarnya bukan tugas ambiga seorang-seorang tu aja. Bukan tugas Perak Samad Said, dia patutnya kena baca saja. Kan? Tugas semua daripada kita. Kena pastikan yang ada. Sebab itu saya seru pada apa ni anak-anak murid saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan mungkin tak tahu dah terlewat ke tidak. Kalau tak terlibat dalam parti, tak terlibat berkempen, tak terlibat apa ni kirim maklumat dan sebagainya, tak terlibat sama kelompok, terlibatlah dengan pemantau untuk pantau apa ni perjalanan pilihan raya. Kita tak mahu yang kita pilih tak jadi pilihan kita. Kita tak mahu hantu ataupun apa ni orang-orang yang mendapat IC sementara ini menentukan masa depan kita. Jadi itu peranan kita. Jangan kita ni hanya sekadar mengundi saja. Ya, mengundi itu termasuk dah dalam tagir apa mengubah kemungkaran dengan apa ni, dengan tangan, dengan lidah dan juga dengan hati ya. Tapi hadis tu orang tak pakai hadis mungkar, ada mungkar lain ya. Tu hadis apa mencegah kemungkaran. Sebab ada ustaz yang kata hadisnya apa, barang siapa lihat kemungkaran dia kena cegah dengan tangan, dengan dia kata itu hadis mungkar. Bukan, hadis mungkar ni ada pembincangan ulum hadis, dia ada lain. Tak semua rasul itu perlu diikut kan. Jadi bila proses mengundi active citizenship ini, saya rasakan kita semua kena terlibat. Ini sebahagian pada amar ma'ruf nahi munkar, dan ini juga termasuk di dalam apa ni kita punya islah. Cuma satu kan, nak sebut tentang informed citizenry. Kita agak malu lah dengan Indonesia. Kita pandang lekeh Indonesia, tetapi mereka sewaktu pilihan raya media lebih telus, lebih terbuka.
ruang lebih telus, lebih terbuka untuk mereka berpartisipasi untuk buat keputusan. Malah kalau mereka punya pengundian di luar negara itu lebih mudah daripada apa yang berlaku kat sini. Dan setiap parti diberikan level playing ground. Jadi kadang kita nak kutuk Indonesia tu berpada-pada lah. Tengok diri sendiri dulu kan. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua persoalan telah terjawab oleh panel. Cuma sikit saya nak kutip apa yang kawan-kawan panel beritahu tadi. Dan dalam suasana politik ini kadang-kadang sedikit perkataan yang boleh dimanipulit akan menyebabkan seorang itu barangkali dikhawariskan, disesatkan, disekularkan. Jadi Dr. Mazli tadi sebut kita bukan tengok dalil saja. Bukanlah maksud kita tak tengok dalil. Kadang-kadang ada yang memikirkan, oh tengok tu dah sekular, golongan Oxford tu. Dr. Mazli yang sebut Oxford juga yang kena. Maksudnya bukan tengok dalil dalam rangka yang sempit. Dalil perlu dilihat dalam wajah yang luas. Dan dalil bukan terpisah antara satu dalil dengan dalil yang lain. Dia saling berkait rapat. Jadi kita jangan jadi pengkhianat agama yang hanya baca satu dalil yang boleh puaskan kehendak kita dengan kita memejamkan mata untuk dalil-dalil yang lain yang tidak berpihak kepada kita. Jadi maksud Dr. Mazli tadi ialah lihat dalam rangka yang lebih luas. Jadi diikat dengan maslahat dan kepentingan semasa tempat dan juga di peringkat nasional kita. Itu. Yang keduanya ialah tentang, kalau boleh saya sebutkan tentang Kelantan. Walaupun kedua-dua panel tadi menyebut begitu, tetapi dengan keterbukaan wacana dan sebagainya disebutkan tadi, saya harap tidaklah ada aktivis Kelantanis yang akan menjadi lebih totok. Maka oleh kerana kena kekalkan seperti mana yang sedia ada tanpa sebarang perubahan. Kadang-kadang seruan tu dah berubah, dia lupa, dia kiankan, dia lupa yang minta berubah, minta supaya lebih baik. Jadi desakan daripada akar umbi, daripada aktivis sendiri. Dia gaduh adik-beradik, dia tak pernah rasa sangat kot, minta sikit-sikit demand supaya lebih baik. Kalau dikatakan kepincangan, tidak ada benda yang tidak pincang, tidak ada benda yang perfect 100%. Jadi aspek-aspek kelemahan itu perlu ditampung dari semasa ke semasa. Dan kalau ia disebut oleh orang yang di luar, barangkali itu dikira sebagai mencabar, barangkali dikira sebagai, mungkin kalau orang parti lain yang sebut itu mengganggu urusan rumah tangga dalaman. Maka di sini saya fikir ramai aktivis dalaman yang dia sepatut bergerak untuk memperbaiki apa yang sedia ada dalam gerakan masing-masing, even dalam bidang Kelantan sekalipun. Dan itu sebenarnya proses yang saya fikir dialu-alukan. Arus baru dari dalam ini patut terus subur. Dan bila menyebut tentang arus baru, saya kira saya patut mengalu-alukan kewujudan satu arus baru menggunakan JC lama. JC lama atau JC lama kan? JC berjasa. Ramai yang mungkin umur bawah 20-an dia tak tahu berjasa tu apa. Tiba-tiba muncul, nampak parti tu macam lambang Illuminati pula dia. Parti Israel. Dah, dia bukan, tak ada kaitan dengan Israel, jangan salah faham. Itu parti lama yang dulu barangkali lupa dikuburkan dengan secara betul, maka menjadi kalimah. Saya bukan nak kata arus baru sepatutnya dialu-alukan. Kita nak kena keluar daripada kerangka politik hanya BN dan PR sampai dah tak boleh ada yang lain. Bahkan saya menyerukan barangkali ada calon-calon bebas yang lebih berkaliber untuk diundi mereka ini menjadi bebas. Tak kira ada bebas mesra tapi kawan, tapi mesra ke mesra BN ke mesra PR, itu tak ada menjadi masalah. Tapi kalau ada calon bebas yang lebih berwibawa untuk keluar daripada kerangka yang sangat susah sebenarnya masyarakat kita sekian lama. Bahkan kalau kita nak bicara agama pun, tengok ustaz tu kader dia kalau apa masih diikat dengan kerangka politik yang sangat sempit. Maka kedatangan arus baru ini perlu disegarkan, perlu dialu-alukan. Cuma minta yang bawa bendera arus baru itu janganlah reform yang benda-benda yang hanya merencatkan pergerakan itu. Bawalah yang matang, bawalah yang lebih cantik, supaya akan datang akan ada satu lagi wave yang lebih besar daripada arus baru ini untuk kita bersihkan kotoran-kotoran lama yang telah lama berdaki dalam masyarakat kita. Dan ini ialah tanggungjawab semua pihak yang sudah diberikan pendidikan yang baik. Daripada awal tadi kita bincangkan tentang daya intelektual, tentang kesedaran,
dan menyebut tentang kemungkaran, ia bukan sekadar kemungkaran politik, ia adalah kemungkaran dalam pentadbiran, ialah kemungkaran dalam pemikiran. Maka kita perlu ubah, kita perlu tukar rangka yang sedia ada ini, barangkali dengan tuan-tuan memilih yang betul, yang tepat dalam pilihan raya nanti. Di samping diisi proses itu sebagaimana yang disebut oleh Tuan Mazli tadi, dengan sebarang maklumat yang betul, dengan partisipasi dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat. Media memainkan peranan yang penting untuk perkara ini, memberikan analisis, memberikan kadang-kadang orang tak boleh nak analisis apa benda yang boleh berlaku. Dan dalam isu pilihan raya manifesto kan, kita fikirkan, saya mencadangkan kepada aktivis untuk menampaklah ringkasan manifesto itu di tempat-tempat yang boleh orang lihat sebenarnya apa yang cuba dibawa oleh kedua-dua pihak ataupun mana-mana pihak yang bertanding. Bukan sekadar lambang sahaja. Mungkin di belah-belah kampung dia tak nak baca sangat manifesto ni, tapi untuk orang bandar, untuk orang lembah pantai, untuk orang setiawangsa, lagi Gombak, perlukan apakah idea yang perlu dibawa di tempat itu untuk orang yang sudah cerdik. Bawa benda itu untuk dilihat dan dinilai. Maka daripada situ kita akan bertanding manifesto. Dan kalau timbul isu turun harga kereta, saya nak seru kepada tuan-tuan, saya cakap di banyak tempat, janganlah kalau 5 hari bulan mengundi kalau umum pukul 9 malam maknanya kekal yang ada. Kalau umum pukul 12 malam maknanya dah tukar lah tu. Dia tahu dah, kalau tempat yang delay maknanya proses panjang lah. Janganlah 6 hari bulan kena buat demonstrasi turunkan harga kereta tuan-tuan. Unggah apa nak buat kerja macam tu. Maka orang politik dia kena keluarkan satu yang bombastik, yang menarik, turun harga kereta. Mekanisme turun macam mana kita semua tertanya-tanya lagi. Habis tak laku kita lagi. Kalau orang macam sebahagian tuan-tuan dia boleh beli 14 bilik kereta kancil orang kali. Kalau duduk kat Taman AU, pertama-tama tu mana nak parking dah tak tahu. Pasal kereta murah kan. Jadi itu semua akan merupakan sebahagian daripada kita yang akan bertanya. Dan pertanyaan itu janganlah kita desak. Jangan sampai 3 hari dah kena unggah benda tu. Bagikan tempoh yang agak selesa. Tapi jangan sampai 50 tahun tau. Agak-agak dalam 3 tahun, 4 tahun tu boleh tengoklah kan. Jangan 3 bulan. Nanti sekejap-kejap keluar demonstrasi. Sekejap demonstrasi. Budaya demonstrasi ni bukanlah bagus sangat. Akhirnya nanti orang kata dulu demonstrasi, dia demonstrasi lagi. Jadi saya rasa itu yang boleh saya bilang. Allah Ta'ala. Tadi ada satu soalan. Dia kata adakah keterbukaan dan memberikan maklumat ni hanya pada politik? Saya rasa tidak. Kita kena konsisten, iaitu dalam semua, terutamanya dalam ilmu. Dan saya rasa ini yang kita kena perbaiki kat Malaysia. Tak kisahlah lepas ni BN kekal ke ataupun PR naik, saya rasa ini kita kena perjuangkan konsisten. Hatta dalam beragama pun kita tidak boleh ikut-ikutan saja. Kita tak boleh taklid, dan ini yang berlaku. Dan dia berlaku kerana 2 perkara. Pertama, kerana culture of fear. Orang kita ni takut, under siege mentality. Ada benda baru dia takut. Kan? Kadang benda baru tu benda lama pun, benda yang asal, benda sunnah. Tapi dia takut. Sebab apa? Sebab orang yang ada authority atau status quo, dia takut kehilangan mereka punya kedudukan dan kekuasaan. Kemudian lagi satu, ialah boleh insiden itu. Tengok bila ada wakil rakyat ini macam segala-galanya, begitu juga bila ada authority agama, itulah segala-galanya. Sedangkan rakyat ini perlu diberikan peluang untuk memilih dan melihat. Tadi kalau nak bagi contoh Irsyad Manji, ialah Irsyad Manji ni agak kontroversial, tapi kalau dia nak cakap biar dia. Dan saya yakin kalau dia cakap kat UAA tu, budak tahun 1 tahun 2 tak akan benarkan dia keluar tu kecuali dalam keadaan dia menangis. Kan? Betul. Itu Irsyad Manji. Ni masa ada seorang kawan saya, mufti, dia pergi berceramah kat negeri lain, kena tangkap. Apa cerita ni? Kan? Jadi pada saya ini dah teruk sangat pemikiran seperti ni. Jadi ini yang kita kena ubah. Kalau kita kata ini kalilah apa, ini yang paling besar kena ubah, ini kalilah yang kita nak ubah. Tak kisah lepas ni naik PR tu, naik BN, kita nak supaya rakyat lebih cerdik, rakyat lebih terbuka, rakyat lebih mendapat maklumat daripada semua pihak dan sebagainya. Ada orang kata, nanti rosaklah kita jadi macam Indonesia, liberal lah, plural. Tak, yakin. Kenapa?
Kalau rakyat boleh memilih, rakyat diberikan peluang, diajar supaya ikut dalil, mereka akan lebih tertarik untuk ikut yang mana lebih rajih, yang mana lebih dalil. Persoalannya bila kita tak kasih ruang-ruang sebagainya, ruang seperti ini dia akan wujud saja tak alternatif. Sebab tu tadi saya buat dengan Anas kawan tadi, sekarang ni anak-anak muda melalui media alternatif, melalui ruang-ruang yang ada, dia tak dapat dekat mainstream, dia dah subscribe kepada orang kata ajaran contoh Syiah, separuh tu jadi atheist, separuh tu jadi lesbianism dan sebagainya. Sebab apa? Dia rasa mainstream yang ada ni takut dengan kebenaran. Sebab tu dia tak kasi orang-orang ni muncul kat media umum, sebab mereka tak boleh berhujah. Bila mereka tak boleh berhujah, kita subscribe kepada subculture. Kan? Akhirnya mereka tak diberi peluang untuk bela diri dan tak diberi peluang untuk membuktikan bahawa apa yang mereka bawa itu sebenarnya batil. Hanya kita disobok-sobok untuk percaya. Ini serupa dengan politik Allah. Alhamdulillah, hampir 2 jam kita berwacana hari ini. Pelbagai lontaran idea telah pun kita dengar, pelbagai pandangan telah pun kita ajukan, pelbagai topik telah pun kita sentuh pada hari ini. Akhirnya terpulang untuk tuan-tuan untuk membuat penilaian dan untuk membuat keputusan dan menterjemahkannya pada 5 Mei nanti, sama ada ini kali ataupun lain kali, insyaAllah. Untuk itu saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis untuk acara yang sebenarnya. Silakan.